Okey, sekarang kita move ke soalan seterusnya. Okey, soalan ni dia melibatkan combination antara dua shape. Okey, yang pertama ni ada satu curve y kuasa 2 sama dengan x, dan satu lagi segitiga yang y tambah x sama dengan 2. Okey, untuk solve soalan ni, so given the area as shown, so find the centroid, okay, x bar of the centroid. So maksudnya dia nak kita cari satu centroid pada satu paksi sahaja. Okay, dia nak kita cari x bar. Okay, x bar sahaja. X bar dia berapa? Okay, dia tak tanya pun y. Okay, so macam mana kita nak solve soalan ni apabila dia tanya pada paksi x sahaja? Okay, so first kali kita akan tengok dulu. Okay, so apa equation yang diberi? So yang equation yang diberi adalah x sama dengan y kuasa 2. So yang kedua adalah y tambah x sama dengan 2. Okay, so first kali, okay, dia nak cari centroid. Soalannya adalah dia nak cari centroid pada paksi x ataupun koordinat x saja dia nak cari. Okay, so kita kena create satu elemen, okay, differentiation element tu untuk kita predict di manakah location x yang centroid. Okay, so saya pun create agak-agak saja. Okay, so disebabkan soalan ni, okay, dia bagi kita y kuasa 2 sama dengan x. So formula yang paling mudah adalah x sama dengan y kuasa 2. Kalau saya buat y sama dengan kalau saya buat y sama dengan square x, so saya banyak kerja lah untuk saya integrate nanti. So saya pun gunakan formula yang mudah ini, x sama dengan y kuasa 2, dan yang ni saya pun create satu formula lain, x sama dengan 2 tolak y. So saya akan gunakan equation dari x. Okay, x so x sama dengan y kuasa 2, dan yang kedua x sama dengan 2 tolak y. Okay, so saya createkan satu elemen. Okay, so means sepanjang ini, okay, rectangular ni, okay, maybe akan ada centroid somewhere here lah kan. Okay, so dia akan ada satu centroid kat sini. So dia nak satu koordinat saja, so pada x sajalah. Okay, so maybe akan ada satu centroid dekat sini. So macam mana kita nak tentukan berapakah centroid di sini? So daripada elemen yang saya lukis ini, okay, saya koordinatkan dia dulu. Okay, yang pertama adalah yang ini. Okay, yang pertama adalah koordinat ini. Koordinat yang pertama ni di depan ni. So saya namakan dia punya koordinat adalah, maaf warna kuning tak nampak, okay, saya namakan koordinatnya adalah x1 y. Okay, x1 y, dan koordinat yang kedua adalah x2 y. Okay, so di sini x nya adalah x1, so di sini x nya adalah x2, dan dia punya tinggi tu adalah, okay, y. Okay, tingginya adalah y. So apakah area? Okay, macam mana? Kemudian saya perlu tentukan dia punya area untuk elemen ini. Okay, so macam saya tunjuk tadi, so dia ibarat satu petak. Okay, dan di sini adalah x1, di sini adalah x2. Okay, dan dia punya pembezaannya ataupun differentiation kat sini, dia adalah represent dy. Okay, dy. Sorry, ni x2. Okay, so dia adalah dy. So macam mana area ni? Okay, panjang darat lebar. So panjang ni adalah x2
tolak X1. Ini DA area. X2 tolak X1. Okay. X2 tolak X1 darab dy. Okay. So DA untuk elemen ini adalah DA sama dengan X2 tolak X1 darab dy. Okay, clear. So apakah nilai bagi X1? So X1 di sini, X1. So nilai X1 ni kita akan gunakan nilai yang persamaan X di sebelah kiri ni. So ini dia akan represent X1. So X1 sama dengan Y kuasa 2. Dan X2 sama dengan 2 tolak Y. Okay. So kemudian kita masukkan nilai ini dan dia akan jadi dA sama dengan X2, okay, 2 tolak Y tolak X1 Y kuasa 2 dy. So ini adalah persamaan untuk dA area. Okay. So di manakah range-nya? So range-nya adalah, kalau persamaan equation tu dalam dy, so range-nya adalah antara 0 hingga 1. Okey, range-nya adalah 0 hingga 1. Yang ni buat si y kan, 0 hingga 1. So tadi soalan sebelum ni kita buat dalam dx. So dia akan guna range dalam x. So yang ni kita buat dalam dy. So kita akan gunakan 0 hingga 1. Okey. So apakah next step? Okey, next step adalah kita kena tentukan persamaan untuk centroid. Okey, di manakah nilai titik X ni? Okey, persamaan dia apa? Macam mana kita nak tentukan nilai X ni? Centroid ni, X bar ni. Okey. Sini X1, sini X2. Okey. So nilai ni berapa? Okey. Nilai ni sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Dapatlah centroid untuk sini, X bar ni. So X bar sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2. Sama dengan X bar ni. Kalau awak common sense pun awak tahu. Okay. Centroid ni adalah X1 tambah X2 bahagi 2. Dapatlah nilai sini berapa. Okay. So daripada persamaan centroid ni, okay, saya pemudahkan dia macam ni. 0.5 darab X1 tambah X2. Okay. Dan saya key in lagi persamaan ni 0.5 X1. X1 sama dengan berapa? Okay, X1 sama dengan Y kuasa 2. Okay. Y kuasa 2 tambah X2 sama dengan apa? 2 tolak Y. 2 tolak Y. So inilah value untuk X bar. Okay. So kemudian apa perlu kita buat? So kita mulalah calculate menggunakan formula centroid. Okay, apakah formula asasnya? So formula asasnya X bar sama dengan, okay, X bar dA, so bagi integration untuk dA. Okay, so ini adalah formulanya. Okay, maafkan saya ni ni yang sebab kita tak tahu dulu ni X bar ni berapa, so kita predict dengan menggunakan ni simbol yang ni. Okay, so kita pun disebabkan equation ni panjang, jadi kita akan solve satu persatu. So saya ambil dulu side yang ni, yang pertama ni, yang ni adalah equation yang kedua. So saya ambil dulu equation yang pertama. Okay, X bar dA sama dengan, okay, X bar dA sama dengan X bar 0.5 Y kuasa 2 tambah
2 tolak Y. Sekejap, saya kena padam sikit sebab saya akan guna space yang banyak. Okey, saya akan guna space yang banyak. Maafkan saya akan tulis di sini. Saya akan guna space yang banyak. Saya takut tak muat. Okey. Okey, semula. Okey, untuk yang pertama ni, okey, integration X bar dA. Okey. So saya key in dia punya komponen yang ada dalam ni. Okey. So X bar 0.5 Y kuasa 2 tambah 2 tolak Y. Dan dA, okey, tengok dA kat atas sama dengan darab 2 tolak Y kuasa 2 dy. So range-nya adalah Y 0, 1. Okey. So kita nak integrate ni 0.5 kurungan Y kuasa 2 tambah 2 tolak Y kurungan lagi 2 tolak Y kuasa 2 dy. Panjang nak integrate ni. Okey, jadi saya ringkaskan 0.5 ni saya bawa keluar. Okey. Kemudian saya tulis range 0 hingga 1. Okey, kita darab satu persatu dalam ni. Okey. So yang pertama Y kuasa 2. Sekejap saya guna warna lain Kita kena darab satu persatu dalam ni. So awak kena darab dengan tabah. Okey. Y kuasa 2 darab 2. So akan jadi 2Y kuasa 2. Y kuasa 2 darab Y tambah tolak Okey. Y kuasa 2 darab negatif Y, dia akan jadi negatif Y kuasa 3. Okey. Kemudian Y kuasa 2 darab negatif Y kuasa 2, dia akan jadi negatif Y kuasa 4. Okey, kemudian 2 pula ni. 2 darab 2 positif 4. 2 darab negatif Y sama dengan 2 negatif 2Y. So 2 darab negatif 2Y sama dengan negatif 2Y kuasa 2. Okey, yang bawah pula ni. Okey, saya tukar warna. Negatif Y darab 2 sama dengan, tak nampak lah warna kuning, maafkan saya tukar warna lain lah, warna biru. Okey. Negatif Y darab 2 sama dengan negatif 2Y. So negatif Y darab negatif Y sama dengan positif Y kuasa 2. So negatif Y darab negatif Y kuasa 2 sama dengan positif Y kuasa 3. So semua ni dalam dy. Okey. So saya ringkaskan semula persamaan ni 0.5 range 0 hingga 1. Okey, tolak Y tambah Y kuasa 2 tambah Y kuasa 3. Okey. So kita ringkaskan persamaan ni. So 2Y kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2, maka terhapuslah dia. Okey, negatif Y kuasa 3 tambah positif Y, ni positif Y kuasa 3, terhapuslah dia. Ada lagi tak yang kita boleh potong? Y kuasa 4 2Y 2Y Y kuasa 2. Okey, dah tak boleh potong. Okey, so kita boleh salin satu-satu. Negatif Y kuasa 4 tambah 4, ni negatif 2Y, negatif 2Y sama dengan negatif 4Y. Okey, tambah Y kuasa 2 dy. Okey. So saya susun lah bagi cantik sikit. Okey, kita nak buat integration pun nanti tak pening. Okey, saya susun nombor kat depan dulu. So 4 tolak 4Y tambah Y kuasa 2 tolak Y kuasa 4
dy. So saya pun integrate lah equation yang panjang lebar ni. Okey. Saya integrate dia. Okey. 0.5. Okey. Integrate dengan 4 pada y, dia akan jadi 4y tolak 4y kuasa 2 bahagi 2 tambah y kuasa 3 bahagi 3 tolak y kuasa 5 bahagi 5. Range ni adalah 0, 1. Awak key in dah 1 ke dalam y, then awak akan dapat 1.067 meter. Okay. So belum settle lagi sebab kita baru dapatkan yang ni. Okay, sekarang kita nak dapatkan integration untuk dA. So saya dah tak ada space, so saya kena gunakan space dekat sini. Saya akan iris dekat sini So saya akan iris di sini untuk saya calculate. Okay. So kalau pelajar nak recall balik yang ni, boleh boleh backward ni lah, video boleh undukan. Okay. So sekarang ni saya nak calculate yang ni pula. Okay, saya guna purple. Maaf lah saya campur-campur warna ni. Okay. So saya gambarkan dA. So dA 2 tolak y kuasa 2 dy. 2 tolak y kuasa 2 dy. So range dia adalah 0, 1. So integrate kan 2 jadi 2y tolak y kuasa 2 per 2 tolak y kuasa 3 per 3. Range 0, 1. So awak masukkanlah value 1 tu, kemudian awak akan dapat nilainya adalah 1.167 meter. Okey. Kemudian kita berbalik kepada formula centroid. Okey, x bar sama dengan integration. Okey. So yang ni kita dapat nilai ni 1.067 bahagi 1.167 dan kita akan dapat 0.914 meter. So location dia lebih kurang kat sini lah kat sini. So, kalau common sense pun memang lebih kurang sini lah. Cuma y kita tak calculate sebab dia tak, dalam soalan dia hanya minta x. Okay. Dan awak boleh cubalah macam mana nak jawab y. Tapi dalam soalan dia hanya minta x sebab x pun dah panjang macam ni kan. Okay. So itu sahaja topik centroid. Itu sahaja topik centroid menggunakan kaedah method of integration. So nampak macam panjang, selagi mana awak tak cuba buat, awak tak akan boleh buat. Bila awak dah cuba buat dan awak cuba berulang kali, awak cuba fahamkan dan buat beberapa latihan dan contoh dalam slide ni, insya-Allah awak boleh buat. So itu sahaja untuk topik centroid, the method of integration. Dan saya tutup lah. Saya tutup topik centroid ni. Kita pun dah belajar. Dalam introduction kita ada belajar center of gravity, center of mass, centroid. Dan kaedah nak calculate centroid, dia ada dua kaedah. Yang pertama method of composite, yang kedua adalah method of integration. So method of composite kita guna direct formula yang diberikan dalam table. Dan method of integration ni kita kena buat integration berdasarkan equation yang diberikan. So sekian saja untuk topik center of gravity and centroid. Kita jumpa next topik. Bye bye.